Assalamualaikum, hai, saya Dr. Maiza binti Tukimin, pakar obstetrik, ginekologi dan perubatan reproduktif. Dalam segmen Benda Boleh Bincang, kita akan bincangkan sedikit mengenai IVF ataupun in vitro fertilization. Ia adalah satu prosedur yang sedikit rumit berbanding dengan IUI ataupun permanian beradas. IVF ni dia bermula dengan rangsangan kilang telur isteri. Proses rangsangan telur ni aim dia adalah untuk menghasilkan telur yang secukupnya bagi pasangan isteri tersebut. Jadi bila mencapai saiz kematangan, contohnya antara 17 ke 18 mm, doktor akan mempersiapkan isteri untuk menjalani prosedur yang seterusnya, iaitu uteral retrieval ataupun ovum pick-up untuk menyedut telur tersebut daripada kilang telur wanita. Alright. Pada hari yang sama, suami juga perlu menghasilkan sperma. Kerana selang 3 atau 4 jam setelah telur wanita dikeluarkan daripada kilang telur, kita akan lakukan prosedur persenyawaan. Mungkin dari segi orang kata susah nak jumpa doktor kerana malu kan, ataupun saling menyalahkan antara satu sama lain. Kemungkinan pada era sekarang ni agak kurang berbanding dulu, kerana kita lihat ramai selebriti telah dengan sukarela berkongsi pengalaman untuk kebaikan, terutama sekali Permaisuri Agong kita yang telah berbesar hati untuk berkongsi tentang bagaimana beliau melahirkan anak-anak beliau melalui kaedah IVF. Jadi yang penting sokongan daripada suami sendiri sebenarnya, pasangan tu sendiri yang penting. Dan sebagai Islam, kita ada kepercayaan kita sendiri. Sekurang-kurangnya kita berusaha bersungguh-sungguh. Jangan lupa kita berdoa dan akhirnya insyaAllah kita bertawakal, sebab in the end doktor ni hanya sekadar membantu ataupun orang kata sebagai perantara. Dan hanya dia yang menentukan. Kita lihat dulu di institusi government yang ada di Malaysia sebenarnya agak terhad dengan charge yang sangat minimum sebenarnya. So antara 3 ke 5,000 untuk satu kitaran ataupun cycle IVF itu memang sangat murah. Okay? Berbanding dengan swasta, dia boleh range sekurang-kurangnya antara 10 ke paling tinggi up to maybe 25 to 30k ataupun 30,000 untuk satu kitaran IVF. Dari segi prosedur je, macam mana nak pergi ke government. Sakit pun dapatkan surat rujukan daripada klinik kesihatan. Setelah dapat rujukan, barulah dapat pergi ke first time appointment di klinik kesuburan hospital kerajaan. Di situ nanti akan melalui pelbagai ujian ataupun analisis. Jadi dari situ kita nampak proses dia. Di swasta simple. Mungkin simple, boleh hanya buat temujanji dengan doktor yang orang kata kita dah survey, doktor ni berkenaan dengan doktor ni, berkenaan dengan center ni. Boleh terus dapatkan appointment dan dengan sekali pertemuan je dah boleh melakukan banyak orang kata saringan dan juga ujian-ujian yang berkenaan dengan IVF. Untuk hospital kerajaan juga ada kriteria-kriteria dia. Sebagai contoh, umur wanita tu mestilah kurang daripada 42 tahun. Dari segi BMI, dia kena bawah 30 kg per meter square. Okay, dan yang penting sekali, pasangan ni tak pernah lagi hamil atau tak pernah lagi ada anak. Yes, memang kita nasihatkan wanita untuk rehat di rumah. Kau boleh ambil makanan yang berkhasiat. Sebenarnya yang penting is the first 48 hours. Kemudian masuk hari ketiga, keempat, wanita juga akan membuatkan orang kata aktiviti daily activity ataupun aktiviti rutin harian seperti biasa. Alright, masuk minggu kedua, ketiga selepas embara transfer, lazimnya di hospital kerajaan kita bagi MC 1 ke 2 minggu selepas embara transfer. Bermaksud selepas itu, sekiranya wanita ni sihat, tak ada masalah, tak ada pendarahan, dia boleh meneruskan kerja seperti biasa sekiranya dia bekerja di dalam environment yang tidak terlalu stressful. Memang ada orang kata facility di mana IVF center ni boleh lakukan pembekuan sperma dan juga pembekuan telur, tetapi hanya dilakukan untuk pasangan yang telah berkahwin. Sebagai contoh, sekiranya dia masih muda, dia belum kahwin, jadi risau akan masa depan dia dan dia nak freezekan dia punya sperma, contoh. Sebenarnya itu dari segi hukum tidak boleh, adalah diharamkan, kecuali lelaki ni mempunyai masalah, contohnya kanser.
kanser pada testis yang memerlukan pembedahan dan kemudian menyebabkan dia terpaksa melalui contohnya kemoterapi ataupun radioterapi, dan ini boleh menyebabkan masalah kesuburan kepada lelaki tersebut. Okay, dalam konteks ni yang dibolehkan ialah kita freeze tisu, bukan sperma tetapi tisu testis tersebut. Yang itu dibolehkan dengan indikasi medikal. Bergantung kepada faktor ketidaksuburan wanita tersebut atau isteri tersebut. Sekiranya kedua-dua tiub tersumbat, macam saya sebutkan tadi, tiub ni adalah jambatan untuk sperma berjumpa dengan ovum. Sekiranya kedua-duanya tersumbat, memang secara saintifiknya atau secara kliniknya tidak mungkinlah akan berlaku persenyawaan secara semula jadi atau natural. So dalam konteks tu, itu betul. Tetapi untuk wanita yang tak ada masalah, contohnya tiub dia tak tersumbat, keadaan rahim pun okey, masalah pasangan tersebut adalah unexplained infertility. Okay, banyak juga yang saya jumpa ni first time IVF tapi bila masuk second, selang setahun je dah pregnant dah. Dan kemudian berturut-turut secara natural. Kekalkan 3K. Okay? 3K itu maksudnya kekalkan berat badan sihat, kekalkan gaya hidup sihat dan kekalkan pemakanan sihat. Ini yang paling utama. Yang kedua barulah sebenarnya suplemen. Sekiranya suplemen ni tidak orang kata dibekalkan dengan 3K tadi, dia juga tidak akan berfungsi. Okay? So pada zaman pandemik ini, yang paling penting pastikan bakal ibu ini mendapat vaksinasi COVID-19 agar kehamilan tu bukan saja ibu sihat tapi bakal bayi akan dilahirkan juga sihat, insya-Allah. Okay? Banyak lagi cara atau perawatan yang boleh doktor bantu untuk pasangan memenuhi impian pasangan. Jadi jangan malu, jumpa doktor, benda boleh bincang.